ayat kursi ni. Surah Al-Baqarah ayat kursi ayat 255. Menangkan sahabat kita Puan Lailatul pun ditimpa musibah, rumahnya banjir. So saya rasa Puan Lailatul pun tak dapat join minggu ini. So malam ni kita teruskan sesi kita bersama dengan Saudara Nur Aizuddin untuk meneruskan sambungan surah Al-Baqarah ayat 25 ayat kursi. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza ila syi'ta sahla. Qali sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berjumpa untuk menyambung perbincangan kita dalam tadabbur surah Al-Baqarah ayat 255 daripada ayatul kursi. Ini masuk bahagian yang keempat. Jadi sebelum itu saya mohon ampun 10 jari semua kerana 2 minggu lepas memang betul-betul lost, lupa tunggu. Jadi semua dah tunggu. Sama sekali lagi, mudah-mudahan Allah ampuni saya dan kita semua, dan mudah-mudahan pahala kepada tuan-tuan yang bersama menunggu walaupun tak ada majlis pada malam itu, tak ada perbincangan kita. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung daripada bahagian yang keempat. Jadi sebelum itu saya bacakan dulu ayat kursi kita. Mudah-mudahan pembacaan ini ada keberkatan kerana setiap huruf 10 ganjaran kebaikan, insya-Allah. Yang lain-lain pun boleh ikut sama-sama lah, kita baca perlahan, ikut sama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat keberkatan daripada bacaan ayat kursi kita. Billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang bermaksud Allah, tidak ada Tuhan yang disembah yang berhak melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha hidup dan yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya, yakni tanpa izin Allah. Dia, yakni Allah, mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan apa yang Allah kehendaki. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Sadaqallahul azim. Jadi sebelum kita teruskan perbincangan kita pada bahagian keempat, lupa saya nak ni, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah dengan aculah, kan? Dan begitu juga yang lain-lain, mungkin ada musibah-musibah yang kita tak ketahui, yang dia orang simpan sama sendiri, tak nak cerita. Mudah-mudahan
yang melanda diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat kesabaran, keredaan. Semuanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran yang besar dan Allah angkat darjatnya di sisinya ke darjat yang lebih tinggi. Okay, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan urusan mereka semua. Amin rabbal alamin. Jadi pada malam ni tempat saya bercakap ni lain sikit. Pasal duduk dalam kabut setting tadi, kunci yang nak bawa lari. Sebenarnya pergi 2 kereta daripada Kelang. Satu kereta tu abang hantar POS kat Kuala Kangsar, tapi kunci rumah dekat dia. Terus dia bawa pergi Kuala Kangsar. Saya dah sampai Seri Iskandar. Jadi tunggu dia balik tu yang lambat tu, sorry semua sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Jadi kita sambung balik perbincangan kita. Alhamdulillah malam ini kita akan sambung bahagian yang paling besar ataupun ada antara bahagian terbesar yang banyak kemusykilan timbul di kalangan orang-orang Islam, baik yang selalu baca ayat kursi, kalau tak ada ilmu dia jadi macam itulah. Jadi mudah-mudahan pada malam ini Allah tambah ilmu kita semua. Ya, ini bahagian syafaat. Dari mana bahagian syafaat ni ada? Bahagian syafaat ni ada pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Man zallazi, iaitu tidak ada yang dapat memberi syafaat, yashfa'u indahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa, melainkan biizni, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini merupakan satu ayat yang besar tentang syafaat. Satu ayat yang besar tentang syafaat. Dan kalau kita tengok di luar sana, syafaat ini menjadi satu polemik yang mana banyak berlaku kesalahfahaman dalam memahami maksud syafaat dan kehendak yang dikehendaki dalam syariat berkaitan dengan syafaat, sehingga ada yang mengambil jalan yang salah ketika nak mendapatkan syafaat. Jadi kita nak bincang syafaat pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat bincang dengan baik ya. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahawa syafaat yang kita nak kejar ini ialah syafaat yang hanya berlaku di hari akhirat kelak. Syafaat yang berlaku di hari akhirat kelak. Kita kena faham suasana hari akhirat ni, bila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada seutas benang pun di badan kita, dalam keadaan usia yang sama semua. Ada ulama kata umur 28, 32 tahun, sama je umurnya. Dan kita akan semua berbondong-bondong menuju ke pengadilan padang mahsyar. Masa itu tidak ada lindungan pokok, tidak ada pohon, tak ada bangunan untuk kita berlindung, tak ada apa-apa. Hanya dalam keadaan yang sangat-sangat terbuka, sangat-sangat terbuka. Dan pada ketika itu, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan, matahari itu akan berada sejengkal daripada kepala dia. Jadi pada ketika itu belum lagi berlaku pengadilan mahsyar, padang mahsyar. Belum lagi berlaku pengadilan padang mahsyar. Jadi suasana nak pergi ke pengadilan padang mahsyar itulah memakan masa 50,000 tahun lama dia. Jadi semua manusia yang dibangkitkan pada ketika itu bagai kelekatu, berkeadaan keluh kesah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dipercepatkan pengadilan di padang mahsyar di hadapan Allah Jalla wa Ala. Jadi setiap orang ni macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Nak minta dipercepatkan sebab lama ni. Akhirnya mereka memohon kepada pertolongan kepada Abu Bashar, Nabi Adam AS. Tapi Nabi Adam dah, aku tak boleh nak minta syafaat. Atau syafaat lah tu, nak minta tolong dipercepatkan kan. Tak boleh. Lalu minta kepada Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim, semua tak boleh. Sampai kepada Nabi Muhammad SAW, barulah Nabi Muhammad mohon kepada Allah SWT dengan sujud yang lama di hadapan Allah Jalla wa'ala, dengan puji-pujian yang ada, pujian yang Allah sendiri ajar kepada Nabi SAW pada ketika itu. Yang ekstra lagi, yang lebih lagi, disebut nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Puji-pujian yang tidak kita ketahui. Lalu Allah berikan untuk dipercepatkan padang mahsyar, baru bermulanya penghisapan. Jadi di situlah permulaan yang penting untuk kita ketahui apa itu syafaat. Jadi pada hari itu tak ada siapa boleh bantu kita, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi pada ketika itulah kita perlukan syafaat. Jadi bila kita bincang syafaat, jadi perkara yang dibincangkan ialah kita nak kena tahulah istilah syafaat tu apa dia. Dari sudut istilah, dari sudut lugah dia, bahasa, ataupun dari sudut agama, daripada syarak, kan. Jadi syafaat ni
Dia punya dia ambil daripada perkataan syafaat ni, dia ambil daripada kita tengok dalam ayat Al-Quran Allah sebut wasyaf'i wal ward. Wasyaf'i wal yang genap, wal watr dan demi yang ganjil, witir, demi yang ganjil, genap dan ganjil. Jadi syafaat perkataan itu bermakna yang genap. Yang genap. Lawan dia ialah kan, sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 3 surah yang ke-89 saya baca tadi. Okey, dalam sudut bahasa pun syafaat juga boleh bermakna perantara, boleh bermakna perantaraan. Jadi syafaat ni dia ada apa namanya, pemberi syafaat dan ada yang memohon syafaat. Syafaat dan pemberi syafaat, ada dua golongan. Okey, pemohon syafaat dan pemberi syafaat. Jadi kalau pemberi syafaat itu dipanggil sahibus syafa'ah. Itu pemberi syafaat. Dua-dua istilah. Sebab kita nak berbincang dengan pasal syafaat ini. Jadi dalam rangka untuk memahamkan syafaat ini secara mudah ialah syafaat ini bermakna pertolongan, bantuan oleh pihak yang kedua untuk mohon kepada pihak yang utama. Pihak yang utama. Jadi pihak utama ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi kita sebagai pihak yang ketiga ni kena mohon pihak yang kedua untuk mudahkan urusan kita, mudahkan urusan makhluk, mudahkan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni dipanggil yang memohon syafaat. Yang kedua ni dipanggil sahibus syafa'ah, pemberi syafaat. Dari tiga sebab itu mohon, dia tak boleh lone ranger seorang ni. Sebab tu dia perlukan pertolongan untuk pihak yang lain supaya permohonan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia panggil yang ganjil, genap. Dia tak boleh mohon seorang. Dia tak boleh mohon seorang. Dia kena perlukan pihak yang kedua. Kena dua pihak. Satu minta mohon pihak ketiga, mana kita mohon kepada pihak yang kedua yang pemberi syafaat untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua mohon kepada Allah. Sebab itu dipanggil ganjil. Dipanggil syafaat. Syafaat ni genap. Boleh faham ke? Boleh faham? Itu dari sudut pemahaman yang mudah lah. Sini ada tiga pihak yang terlibat. Tiga pihak yang terlibat. Yang nak menerima syafaat, yang memberi syafaat, yang nak memohon ni. Lepas itu yang ketiganya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat dia panggil. Yang pertama ni kita lah. Kita ni ataupun manusia ni secara umum yang nak mendapat syafaat tu. Pertama Yang kedua, orang yang tengah yang nak membantu ni. Nak membantu supaya doa kita ni dia mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ni orang tengah. Dia panggil apa itu? Yang utamanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi syafaat ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ke? Saya takut penerangan saya belik-belik ni. Boleh? Okey. Jadi ketiga ni, okey. Kita kena tahu bahawa kesalahfahaman syafaat ini telah berlaku di zaman awal Islam, iaitu syafaat cara orang musyrikin. Cara orang musyrikin punya syafaat. Allah sebut dalam Al-Quran, okey, dalam surah As-Saba, surah yang ke-34, ayat yang surah yang 34 ayat 22. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u allazi naz'amtum min dunillah la yaqala dzarratin fil samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir. Allah suruh Nabi SAW katakan, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka itu yang kamu seru itu tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah langit dan di bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Maknanya waktu kat dunia dulu orang musyrikin dia seru Tuhan-Tuhan dia untuk dia tahu. So, kalau orang musyrikin Mekah ni dia pun semua beriman dengan Allah. Dia pun beriman dengan Allah. Contoh dalam ayat Quran, kalau kamu tanya mereka lah, saya qulunna man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sebut la yaqulunna Allah. Nescaya mereka akan sebut Allah. Mereka tahu Allah pencipta langit dan bumi. Dalam masa yang sama, mereka menyembah berhala-berhala. Berhala tu bukan disembah sebagai Tuhan. Berhala tu sebagai perantara. Pemberi syafaat bagi mereka dengan Allah Subhanahu. Lalu Allah cerca ni dalam ayat ini. Kan? Kamu serulah apa ni sebab
Allah sebut kepada Nabi SAW, katakanlah ni Allah perintahkan Nabi sebutlah. Bila Nabi sebut, khatab dia, orang yang mendengar seruan ini ialah orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah. Okey. Jadi orang musyrikin Mekah, mereka sembah berhala-berhala yang tidak mempunyai kekuasaan dan tidak dapat memberi syafaat di sisi Allah kalau ikut dalam ayat tadi. Okey. Dalam ayat yang lain, Allah beritahu dalam surah Az-Zumar ayat 39, muka surat 44. Surah 44, ayat 44, subhanallah. Az-Zumar surah yang ke-39 ayat yang ke-44, Allah berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'a lahul mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un." Katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Summa, kemudian, ilaihi turja'un, kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi pada ayat ini Allah beritahu, Qulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, wahai Nabi SAW, bahawa kepunyaan itu semuanya. Semuanya adalah syafaat itu adalah milik Allah. Bukan hak makhluk. Makhluk ni boleh mohon aja. Boleh mohon saja. Dan maknanya keizinan siapa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ayat kursi yang kita baca tadi. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang memiliki dapat memberi syafaat di sisinya Allah tanpa izin Allah. Tak boleh. Semua mesti dengan izin Allah. Okey. Jadi itulah syafaat cara orang musyrikin, dan seterusnya kita nak tengok. Nak tengok, kita dah tahu dah tadi istilah syafaat tu apa dia, witir dan ganjil. Syafaat ni yang genap dengan yang ganjil yang genap. Jadi kita tahu dah ada 3 kelompok. Pihak yang memohon syafaat, ini kita manusia semua. Pihak yang memohonkan jadi perantara supaya permohonan kita itu diterima oleh pihak yang kedua. Dan pihak yang ketiga ialah yang memberi, bukan pihak ketiga, pihak yang memberi syafaat tu. Itu adalah Allah SWT. Syafaat semua atas izin Allah SWT. Kalau ada soalan, stop saya, beritahu. Kok mungkin saya terang ni berbelit-belit kan. Stop je, beritahu. Okey, Din. Okey, nah Norai, kalau macam syafaat ni kan, kalau di kalangan manusia ni kan, selain yang kita tahu Nabi Muhammad SAW ni yang bagi syafaat, yang boleh memohon syafaat untuk yang memberi syafaat bagi pihak Allah lah memohon kan. So memang Nabi je ke yang boleh bagi syafaat, yang boleh memohonkan syafaat? Sebab kita anggap Nabi ni sebagai perantara lah antara kita memohon syafaat kan. Adakah ada tak selain daripada Nabi Muhammad di dunia, masa di dunia ni lah, bukan masa rehat, masa di dunia ni ada, boleh tak yang memohon syafaat untuk kita? Adakah syafaat ni untuk akhirat saja atau untuk boleh untuk di dunia? Okey, thank you, Din. Okey. Sebenarnya jawapan tu saya nak yang kedua tentang syafaat. Bila kita dah kenal syafaat, kita nak tahu jenis-jenis syafaat. Bila nak tahu jenis-jenis syafaat, kita akan tengok 3 kelompok ni tadi, dan siapakah kelompok yang kedua, orang tengah, perantara yang nak menyampaikan doa kita ni, syafaat ni dia mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Kita kalau zaman sekarang ni macam inilah, nak minta kerja kan, tak dapat, kena melalui kabel. Kabel tu senang, kabel lah. Kabel tu minta kepada bos besar. Macam tu lah, dia lebih kurang senang cakap kan. Jadi soalan Radin tadi dia tanya, adakah Nabi SAW saja yang kabel ni? Kabel ni Nabi SAW saja ke atau ada pihak-pihak lain? Yang tu kita akan bincang lepas ni, Din. Tersimpan sekejap. Boleh? Okey. Jadi bila cerita macam tu, kita kena tengok jadi jenis syafaat ni. Apa jenis syafaat yang ada? Daripada situ kita akan clarify siapa yang boleh bantu kita untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT. Kan? Okey, yang syafaat ni, yang pertama sekali kita fokus kepada syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Fokus untuk syafaat yang khusus kepada Nabi SAW. Okey, yang pertama sekali dipanggil syafaatul uzma, syafaat terbesar atau syafaatul kubra. Syafaat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ini khusus untuk Nabi je. Orang lain tak dapat. Walaupun para Nabi, ulul azmi, tak ada. Nabi SAW aja. Okey. Syafaat terbesar ni ini akan diperolehi
melalui Nabi ya, kepada semua hamba-hamba Allah yang beriman. Semua hamba-hamba Allah yang beriman. Mana dalil dia? Kita tengok dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada hadis Bukhari. Ketika datang hari kiamat nanti, manusia berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam. Macam saya sebut mukadimah saya tadi, dan mengatakan, berilah syafaat kepada Rabbmu, minta dipercepatkan tadi penghisapan padang mahsyar lah. Adam menjawab, aku tak punya hak. Pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim, kerana dia kekasih Allah. Mereka datangi Nabi Ibrahim kata, aku tak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Ya, dia kalimullah yang berbicara secara langsung dengan Allah. Mereka datangi Nabi Musa, yakni manusia semua berdatangi Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku tak punya hak. Pergilah pada Nabi Isa AS. Kerana dia ialah ruhullah. Ruh Allah. Yang mana diciptakan dengan kalimatnya. Kan? Mereka datangi Nabi Isa kata, aku tak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka pun mendatangi Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya aku punya hak. Maka aku akan minta izin kepada Rabbku, maka dia memberiku izin. Ini syafaat minta dipercepatkan hari penghisapan di padang mahsyar. Jadi tak ada orang siapa yang dapat. Yang ini khas untuk Nabi SAW. Dipanggil syafaatul uzma, syafaat paling besar sekali. Nabi-Nabi pun tak dapat. Nabi Muhammad je dapat. Okey. Yang kedua, syafaat Nabi SAW. Ini yang khusus ni, Nabi SAW. Iaitu kepada calon-calon penghuni syurga, dia dah berada di luar pintu syurga. Dia nak masuk syurga tak boleh. Pintu syurga belum buka lagi. Tak buka lagi. Jadi nak masuk tak boleh. Pintu-pintu syurga nanti dapat dibuka oleh Allah SWT dengan izin Allah SWT melalui syafaat Nabi SAW. Kan? Dekat mana? Cuba tengok dalam ayat surah Az-Zumar ayat 39. Surah 39 Az-Zumar ni 39 ayat 73. Ayat 73. Surah Az-Zumar ayat 73. Kalau tengok tu boleh tanda, boleh rujuk ataupun boleh inilah cek kan. Okey. Apa ayat ni kata? Ni tentang ayat syafaat uzma, syafaat yang terbesar diberi kepada Nabi SAW untuk buka pintu syurga. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Kalau saya baca salah ayat ni sikit saya minta maaf ya, sebab saya atas print aja, saya tak sempat nak buka Quran pun. Jadi maksud dia, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, yakni Allah SWT, dibawa ke dalam syurga berombongan-rombongan ramai, sehingga apabila mereka sampai di pintu syurga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka para penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Yang ini pintu syurga dia buka nanti setelah mendapat daripada Nabi SAW nanti yang akan mohon kepada penjaga pintu syurga untuk buka pintu syurga. Kalau tidak, dia orang duduk stay dalam tu. Ini syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Kita kena tahu syafaat apa yang ada pada Nabi dan syafaat kepada orang yang beriman yang lain. Baru nanti kita akan pergi kepada apakah bentuk-bentuk syafaat, bentuk-bentuk yang boleh kita diterima untuk mendapat syafaat ni. Yang ketiga, syafaat daripada Nabi SAW kepada pakcik dia Abu Talib. Abu Talib ni dia tak sempat, dia tolak dakwah Nabi. Dia tolak walaupun dia jaga Nabi, dia sayang Nabi. Abu Talib ni sayang Nabi lebih daripada kita. Lebih daripada kita. Tapi dalam dia sayang Nabi SAW, dia tak mau terima dakwah Nabi. Itu menjadi penyebab untuk dia kekal dalam neraka. Jadi Abu Talib melalui syafaat Nabi SAW diringankan azabnya, iaitu dia pakai slipper je. Pakai slipper je. Itu pun maknanya dia akan dibakar kat situ je. Itu pun terbakar teruk, menggelegak otak dia kan. Tapi itu untuk Abu Talib saja diringankan azab kan. Okey. Aida, apa Aida? Nak tanya, tengok dekat Quran ni kan, ibrah daripada surah ni, dia tulis sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu syurga pada hari kiamat, lalu aku memohon agar pintu itu dibuka. Lalu penjaga bertanya, siapa engkau? Lalu aku menjawab, Muhammad.
Dia berkata, hanya kepadamu aku disuruh agar tidak membukakan pintu untuk seorang pun sebelummu. Hadis riwayat Ahmad. Kalau baca ni kan, apa tu? Betul ke pemahaman Aida? Maksudnya yang jaga pintu syurga sebelum Rasulullah Nabi Muhammad datang, maknanya tak ada siapa pun masuk syurga dulu. So habis Nabi-Nabi yang Betul. sebelum Muhammad tu, Betul. oh, Maksudnya dalam ayat itu yang saya sebut tadi, itu adalah syafaat besar untuk Nabi Muhammad. Pintu tak terbuka, tak dibukakan untuk orang masuk melalui kecuali Nabi SAW masuk dulu. Padahal dah ada yang dah tunggu depan tu, tak boleh nak buat apa, tak boleh nak masuk. Berbondong-bondong dia orang datang. Nabi SAW akan dapat lesen untuk masuk tu, baru yang lain boleh masuk. Sebab tu ulama letakkan dia ni sebagai syafaat uzma, syafaat untuk membuka. Dia nak tanya tu pun, dia tanya tu siapa engkau? Orang lain tanya tak dapat. Itu panggil syafaat jugalah. Maknanya dengan ada Nabi SAW, baru pintu buka. maknanya Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad pun memang kira macam dia standby lah kat tempat lain, belum masuk syurga lah. Belum. Oh. Betul. Belum. Nabi SAW saja. Tapi untuk siapa yang masuk kedua dan ketiga tu, tak ada. Untuk yang masuk kedua dan ketiga tu, tak diceritakan dalam hadis. Cuma ada kelompok yang akan masuk 70,000 orang ni, 70,000 orang akan masuk, dia boleh bagi syafaat kepada 70,000 yang lain lagi. Dia masuk tu bagi syafaat lagi, masuk macam tu. Kan? Maknanya kelompok yang paling awal masuk dalam syurga. Tapi semua tu tak boleh masuk kecuali bermula dengan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi tak ada, maknanya tak adalah pintu syurga tu bagi masuk orang lain. Ni macam off topic daripada syafaat lah. Tapi bila kita cakap pasal syafaat kan selalu kita dengar orang cakap bila kalau kita ada anak yang hafiz, kita ada anak yang meninggal masa kecil, nanti dia tunggu dekat pintu syurga, lepas tu dia boleh bawa berapa orang ahli keluarga masuk syurga sekali kan. Itu sahih ke? Tapi itu bukan kira syafaat lah kan? Itu salah satu bentuk jenis syafaat kalau ikutkan kepada takrifan yang itu. Cuma dulu saya ada bincang lah bab ni, saya dah tinggal lama semak balik. Sebab dalam semak hadis tu selalu keluar orang soal tanya tentang hadis mengenai syafaat untuk yang tahfiz ni. Yang anak aja hafiz. Nanti saya akan post lah dalam grup ni, minta Radin post kat ni Aida. Saya kena check balik Saya takut saya cakap saya lepas. Kalau saya cakap terlepas jadi satu kerja pula nak betul kan. Boleh kalau yang anak meninggal waktu baby tu? Okey, kalau anak meninggal waktu baby, dia bukan panggil syafaat, dia panggil apa ni, mati syahid. Panggil syahid. Yang itu pun dia syafaat boleh bawa, dia boleh tarik mak ayah dia juga. Okey, benda-benda itu saya tak tahulah Aida, nanti saya check balik Aida ya. Dakwaan-dakwaan macam tu terlalu banyak sebenarnya. Tapi sepanjang yang bincang bab syafaat ni, saya tengok tak banyak sebenarnya bab mengenai syafaat yang dibincang. Maksudnya benda itu mungkin dalam kelompok hadis-hadis yang tak diterima. Ada, tapi mungkin ada hadis tak terima. Kalau ada, dah tentu dia akan masuk dalam bab syafaat. Kalau saya semak dari segi pengujahan, saya akan rujuk nombor 1 macam tu. Tapi belum bagaimanapun, saya cuba cari, saya pas kat ni dalam grup, saya akan cuba post. Tu lebih baiklah daripada rujukan yang ada, kan? Boleh kita dapat lebih baiklah detail lah. Okay, cuma bila masuk bab syafaat ni dia umum aja, dia tak adalah detail macam tu. Benda bezakan ada antara syahid dengan syafaat ni. Syafaat ni lain, syafaat ni kita minta kabel. Senang kan? Syahid ni lain. Syahid ni kalau dia anak meninggal, kalau dia mati dalam keadaan kena apa? Kena musibah, bala bencana macam tanah runtuh, panggil syahid. Tapi itu bukan syahid seperti mana syahid dalam fisabilillah. Syahid fisabilillah dia ditanam dengan tak dimandikan, dia akan masuk syurga. Dia akan duduk dekat pada apa ni, tembolok burung, terbang dalam syurga. Dia akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dunia, aku nak syahid lagi kan. Tapi dalam bila tiba bencana itu syahid, dia cuma dapat lepas daripada siksaan ataupun soal-soal jawab dalam kubur sahaja. Dia tak terikat dengan nanti di akhirat.
Tapi kena bezakan jenazahnya syahid tetap perlu urus biasa kan? Ya. Itu yang dulu ada kes yang ialah yang Ustaz Don kata tak payah mandi sebab orang sakit COVID ni syahid kan. Kan ustaz lain tegur kan. Pasal tak payah mandi, wajib mandi. Kena mandi. Syahid yang tak mandi ni cuma syahid fisabilillah. Maknanya dia perang pada jalan Allah SWT. Kerana nak meninggikan kalimah Allah SWT, meninggikan kalimah agama lah. Tu baru betul-betul syahid ulil. Okey ya, dah? Okey. Jadi boleh saya pergi balik pada syafaat. Kalau apa-apa stop je, tak apa, kita bincang santai. Kalau saya tersilap saya akan perbetulkan. Siapa-siapa je boleh betulkan, tak ada masalah. Sama ada sini dan selepas pun. Ilmu kita ni, ilmu Allah ni luas. Kita ni bukan ni. Okey dah Thank you soalan. Thank you. Thank you juga atas input. Okey. Jadi ada 3 syafaat Nabi SAW. Okey ya. Jadi sekarang ni kita dah tengok ni syafaat-syafaat kepada Nabi SAW. Ada 3 tadi syafaat yang disebut tadi. Dan kita nak tengok syafaat yang jenis yang kedua, iaitu yang selain daripada Nabi SAW. Syafaat yang kedua ini syafaat maknanya perantara kabel ni. Kabel ni yang kedua ni kabel melalui hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Jadi melalui ini bukan selain Nabi lah, yang selain Nabi. Syafaat mereka, okey, antaranya pertama, okey, syafaat hamba-hamba Allah SWT yang beriman kepada para calon penghuni neraka agar dia tak masuk dalam api neraka tapi dia akan dimasukkan dalam syurga. Yang ini bukan Nabi yang khusus bagi ni, bukan. Ini hamba-hamba Allah yang beriman. Yang Allah kata Allah nak bagi, benarkan untuk dia bagi syafaat, bukanlah mana benarkan untuk jadi kabel, Allah akan beri. Siapa tu? Hamba Allah yang beriman. Apa yang dia boleh buat? Dia boleh mohon kepada Allah SWT supaya calon penghuni neraka ni tak jadi masuk dalam api neraka. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman, ini termasuklah para nabi, orang yang beriman, yang lain-lain. Okey, kepada para penghuni neraka agar dikeluarkan dari neraka. Tadi tak masuk dalam api neraka. Kali ini dikeluarkan daripada api neraka sebab dia dalam akhirat nanti dia 2 tempat je. Dia tak ada tengah-tengah. Syurga, neraka. Tak ada dalam neraka, masuk dalam syurga. Jadi dikeluarkan daripada neraka. Dikeluarkan daripada neraka. Okey, hadis-hadis macam ni disebut dalam perbincangan ni sebagai hadis-hadis yang mutawatir. Bermakna kita orang beriman kena beriman. Mutawatir ni bermakna banyak sangat riwayat hadis-hadis sebegini daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah sepakat atas perkara ni. Sepakat perkara ni. Kecuali siapa? Ada juga yang mengingkarinya, kecuali golongan Mu'tazilah, kecuali golongan Khawarij. Mereka mengingkari syafaat. Okey. Sebab apa mereka ingkari syafaat? Macam golongan Mu'tazilah ni, dia kata pelaku dosa besar ni, siapa-siapa buat dosa besar, dia kekal dalam neraka. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka, Mu'tazilah. Jadi dah kekal dalam neraka, pelaku dosa besar, berzina, mencuri, dosa besar lah, dia kekal dalam neraka. Kan? Dia tak macam orang, tak macam ahli sunnah. Ahli sunnah ni, pelaku dosa besar, dia akan diazab dalam neraka. Dan lepas habis diazab, dia akan diangkat, dia masuk dalam sungai kehidupan, sungai hayah, sehingga dia berseri wajah dia daripada penghuni neraka jadi penghuni syurga, masuk dalam syurga. Tapi Mu'tazilah dia tak terima, dia tak ada. Dia kata doa, orang besar-besar ni kekal dalam neraka. Jadi dah tentulah dia tolak syafaat. Okey. Jadi mereka mengingkari syafaat. Kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti pada pelaku-pelaku dosa besar daripada kalangan umatku. Maknanya syafaat untuk pelaku-pelaku dosa besar, daripada diazab, dia akan dimasukkan dalam syurga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey ya? Jadi kelompok Mu'tazilah ni yang kata pelaku dosa besar kekal dalam neraka, terbantahlah, tak betul lah hujah dia orang. Hanya cukup dengan saya bawakan satu hadis daripada Abu Daud tadi. Kan? Nabi sebut syafaat aku kepada para pelaku dosa besar, li ahlil kabair min ummati, iaitu daripada kalangan pelaku dosa besar daripada kalangan umat aku. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, syafaat hamba-hamba Allah SWT yang beriman kepada sesama orang-orang yang beriman, sesama orang yang beriman, untuk angkat darjat mereka di dalam syurga. Tadi tak kena azab siksa api neraka. 2, keluar daripada neraka. Yang ketiga, dia angkat darjat di dalam syurga. Yang ini bila disebut orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman, itu termasuklah tadi yang Aida tanya tadi. Termasuklah Aida tanya tadi. Mak kepada anak,
kawan-kawan yang sama kuliah, kan? Termasuk. Tapi ada syarat-syarat dia lah nanti. Nanti kita bincang syarat-syarat dia. Okey. Jadi ini termasuk dalam yang jenis ketiga ni. Boleh angkat orang-orang yang beriman, angkat dalam syurga. Okey. Seterusnya, nak dapat syafaat sekarang ni. Sekarang ni kita nak bincang nak dapat syafaat supaya kita boleh menjadi orang yang menerima syafaat. Okey. Jadi dalam bahagian ini, kita kena tahu kabel-kabel ni, kita bincang ni ialah perkara yang berlaku di akhirat. Perkara yang berlaku di akhirat. Kat dunia ni kita tak panggil syafaat. Walaupun namanya kita kata kita sebut doa lah, doa. Kalau dunia ni doa. Maknanya kita tolong orang tu, tolong orang ni pertolongan biasa. Tapi syafaat ni memang kita nak sebut khusus untuk hari akhirat lah. Syafaat ni untuk hari akhirat. Okey. Jadi nak dapat syafaat ni, siapa boleh dapat syafaat ni? Okey. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah An-Najm ayat 53, surah yang 53, An-Najm surah 53 ayat 26. Okey. Ini penting, surah ni penting, ayat ni penting. Surah An-Najm surah 53 ayat 26. Kalau saya baca salah beritahu saya Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. Dan berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredainya. Ayat ni penting tau. Ayat ni menunjukkan antara bentuk seorang itu berhak untuk mendapat syafaat. Okey, berhak untuk mendapat syafaat. Yang pertama dia melalui ayat ini ayyazanallahu. Orang yang nak mendapat syafaat ni, dia mesti diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mesti ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua, mesti ada redha. Wa yarda. Hujung ayat tu wa yarda Allah sebut dan Allah meredai dia. Yakni redha Allah itu mesti ada untuk orang yang memberi syafaat, maknanya jadi yang tukang kabel tukang kabel. Yang kabelnya dan orang yang menerima syafaat. Dua-dua sekali mesti ada diberi izin oleh Allah. Yang kedua, mesti ada redha untuk kedua-duanya. Ya, itu ayat ni penting ni. Sebab kalau kita baca ayat ni, kita nampak jelas sangat ni Allah bagi tahu ni apa syarat dia. Okey. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dalam ayat lain surah Al-Anbiya surah 21 ayat 28. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 28. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diredai oleh Allah. Orang-orang yang diredai oleh Allah. Jadi ayat ini juga menerangkan tentang perlunya redha Allah kepada orang yang untuk menerima syafaat ni, untuk menerima syafaat. Jadi dengan ada syarat di atas yang untuk mana dengan syarat Allah bagi izin. Jadi bila nak tengok siapa yang Allah redha ni, Nabi SAW diterangkan siapa yang Allah redha ni. Okey. Jadi nak tengok siapa yang Allah redha, Nabi sendiri sebut. Ditanya oleh dalam hadis daripada hadis Bukhari, ditanya oleh Abu Hurairah. Okey. Abu Hurairah tanya pada Nabi SAW. Dia tanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika?" Wahai Rasulullah, man as'adun nas, siapakah yang paling berbahagia di kalangan manusia bi syafa'atika, dengan syafaat kau yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Okey. Maka Nabi saya baca ayat dulu, hadis ni. Bi syafa'atika yaumul qiyamah as'adun nas bi syafa'ati yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi.
Okey. Jadi bila Abu Hurairah tanya, Nabi SAW jawab, as'alun nas, orang yang paling bahagia di kalangan manusia bisyafaati dengan syafaatku, syafaat Nabi SAW yaumul qiyamah, pada hari kiamat, ialah siapa? Man qala ilaha illallah khalisan min qalbihi, iaitu orang yang menyebut, orang yang beriman, orang yang menyebut la ilaha illallah, kalimah tauhid, khalisan, dengan benar-benar ikhlas, min qalbihi, daripada hati dia. Itu syarat untuk mendapat syafaat Nabi SAW, yang nak dapat syafaat, yang nak dapat redha Allah, izin Allah ni. Ni kena settle dulu ni. Kepada siapa? Kepada orang yang mengucap la ilaha illallah khalisan. Dia mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, min qalbihi, daripada hatinya. Jadi ikhlas ini benar-benar terbit daripada hati dia, dengan keimanan dia. Macam kita bincang dalam bahagian satu ayat kursi itulah, la ilaha illallah tu. Sebiji terus pergi ke situ je. Jadi tak jalan ni pergi kat situ saja. Kita buat laksana apa yang kita bincang dalam bahagian pertama la ilaha illallah tu, bermakna kita termasuklah di dalam janji Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mendapat keizinan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima syafaat. Ingat, syafaat ni bukan syafaat nak keluar api neraka je. Saya sebut dah tadi, syafaat ni termasuk diangkat darjat di dalam syurga. Diangkat darjat dalam syurga. Sebagaimana ahli neraka bertingkat-tingkat lapisan azab dia, di dalam syurga pun sama, bertingkat-tingkat nikmat dia. Di antara satu lapis dengan lapis yang lain, berbeza nikmat dia. Ya? Okey. Jadi ini hadir pada hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kita dah tengok dah sepintas lalu tentang keizinan Allah dan redha Allah untuk orang yang memberi syafaat, dan orang-orang nak dapat redha Allah ini mesti ada la ilaha illallah dalam hati dia dengan ikhlas. Maknanya dia melaksanakan perintah tuntutan kalimah la ilaha illallah dengan ilmu dia. Kita dah bincang dulu kan. Tuntutan dia kena buat. Okey. Kena ikut apa yang Nabi Allah perintahkan dalam Quran, dalam hadis Nabi. Barulah kita boleh lepas untuk mendapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, persoalan dia macam yang Radin sebut tadi. Persoalan yang utama yang selalu bermain. Okey, boleh tak kita minta kepada orang dalam kubur tu, selalu kan kita minta pada tok wali ni untuk minta syafaat. Minta syafaat kan banyak sekarang orang buat, pergi kat kubur apa, saya doa kali ni supaya dia dalam kubur boleh tolong aku kan. Boleh tolong aku sama ada di akhirat ataupun sekarang dekat dunia. Kan? Kalau tuan-tuan pergi, kebanyakannya berlaku kepada ni lah, kelompok-kelompok yang tarikat-tarikat yang melampau lah. Dia percaya tok wali dia tu boleh bagi syafaat. Senang cakap, tok wali dia boleh bagi syafaat ketika di akhirat dan ketika di dunia. Di dunia, sebab tu dia pergi kubur kan, bukan tempat tu lah, pergi kubur buat nazar, itu minta syafaat lah tu, minta kabel. Kononnya dia kalau dunia dia hampir dengan Allah SWT sebagai wali Allah. Bila dah dia meninggal, dia boleh tolong kita lagi senang dia dengan Allah SWT. Itu pemikiran dia orang. Berlaku kan? Itu pemikiran dia orang. Boleh tak boleh? Jawapan dia ialah salah. Kita dah bincang tadi, syafaat Allah SWT yang Allah izinkan hanya berlaku di akhirat. Okey. Manusia ni tidak ada urusan dalam mentadbir. Tak ada urusan nak bagi itu dan ini. Manusia tak ada. Dah mati tu tak ada dah. Kita dah terpisah, dia ada barzakh. Ada barzakh, ada benteng, ada tembok di antara yang hidup dengan yang mati. Kan? Bila kita sebut orang yang percaya kepada yang macam-macam tu, dia buatlah. Tapi kita jangan buat sebab itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Kita sebut tadi, kita nak dapat syafaat, kita kena ikhlas melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, kan? Mengikuti perintah Nabi. Mudah-mudahan Allah bagi syafaat kita di hari akhirat. Dengan orang wali soleh, kita lawat kubur dia, pergilah untuk mengingati kematian. Tetapi kita banyak doakan kepada dia. Banyakkan doakan kepada dia. Bukan minta dia untuk doa kepada kita, dia meninggal, dia tak ada urusan dengan kita dah. Okey, dah. Ada soalan ke? Ada apa nak tambah ke? Tak, nak tanya, kalau macam dari dulu kan, dari kita kecil kan selalu kita biasa bila ada orang nak pergi Madinah dan nanti kita terus sampaikan salam pada Rasulullah kan. Dan ada pula pendapat yang kata benda tu salah. Sebenarnya mana dia boleh nak kirim-kirim salam dekat orang yang dah meninggal walaupun hatta Rasulullah sendiri. So macam mana dengan statement tu? Okey, sebenarnya bila kita berselawat kepada Nabi, kita sampai salam pada Nabi, selawat Nabi beritahu selawat itu
malaikat akan bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan bawa kepada sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi sebenarnya kepercayaan untuk kita bagi salam kepada Nabi di kubur, sebab kita ada alam barzah, ada barzah di antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah terputus hubungan, dah terputus. Okey. Jadi kurang tepatlah kalau kita bagi salam macam tu. Kalau ikut pandangan saya lah, kurang tepat. Banyakkan berselawat kepada Nabi SAW, yes. Iaitu selawat kita tu, dia akan dibawa oleh para malaikat kepada Nabi SAW. Sebab kalau tengok dalam hadis Nabi SAW pun tak ada pelakuan sahabat buat macam tu. Tak ada. Kalau ada, dah tentu jadi amalan dulu sampai sekarang. Akan masuk dalam bab fiqh. Cuma yang banyak berlaku sampai salam ni, Nusantara kita je. Orang Nusantara kita je, macam-macam kan. Sebab kalau nak tahu benda tu valid, senang je benda tu valid. Maknanya seluruh dunia ada bincang bab tu. Kalau tak bincang bab tu, maknanya hanya tertumpu kepada kat Malaysia, Nusantara, Indonesia. Maknanya itu terfokus kepada kita kat sini saja. Islam tak macam tu. Kan? Islam tak macam tu. Begitu juga, kalau valid, ada dalam perbincangan bab fiqh. Ada perbincangan. Kalau buka-buka kitab fiqh tu, Nusantara je macam tu. Kalau bab ziarah kubur Nabi kan. Sebenarnya dalam bab ziarah kubur ni, tak ada pun bagi salam kat Nabi bila jawab kubur Nabi. Tak ada. Kalau ada, beritahulah saya. Saya boleh betulkan, tak ada masalah. Kan? Itu secara umum lah. Bukan untuk tajuk ini saja tu, Aida. Bab-bab lain pun sama. Sebab itu bila kita baca bab kitab fiqh kan. Saya kat rumah ni adalah beberapa kitab fiqh. Antara kitab Al-Mu'tamad Imam Syafi'i. Dan Al-Mu'tamad ni Dr. Muhammad Zuhaili kan. Muhammad Zuhaili. Kalau saya nak tengok Muhammad Syafi'i ni ada tak ada, saya akan tengok dalam tu. Maknanya dia bincang tu ada lah. Ada kadang-kadang tak ada pun kat kita. Kat kita bincang. Pertama sekali kitab kuning kita ada bincang bab-bab tertentu kan. Jadi benda tu kurang tepat lah. Okay. Tapi susah juga kan nak cakap dengan orang kan. Orang dah biasa amal macam tu. Sampaikan salam aku kepada Nabi SAW. Sampaikan salam aku kepada Nabi SAW. Sebenarnya mintalah dia doa. Orang yang pergi umrah tu sebab ada tempat-tempat mustajab di sana. Kan? Ada tempat-tempat mustajab di sana. Saya pergi umrah tahulah. Tempat. Bukan masa tempat yang mustajab yang tak ada kat sini. Contohnya bila kita lepas di belakang pintu Kaabah. Tu tempat mustajab tu. Belakang makam Ibrahim tu. Tempat mustajab doa tu. Kan dia di Raudah, tempat yang mustajab doa. Doa. Kan. Okey, ada apa-apa lagi ada? Sabar. Ada apa ke? Nak komen? Tak nak tanya sebab bila tadi Abang Norai sebut sentuh pasal bab ziarah kubur kan. So sebenarnya tuntutan untuk kita menziarah kubur ahli keluarga kita yang dah meninggal ni kan, dia macam mana sebenarnya? Sebab ada juga yang berpendapat tak payah pergi ziarah pun tak apa, sebab kita doa daripada mana pun kita doakan untuk arwah, doanya sampai. Jadi sebenarnya memang dituntut ke apa? And then yang ada juga pendapat kan yang kata afdalnya kalau kita nak ziarah kubur hari Jumaat, sebab roh-roh semua ada menunggu dekat kubur, tunggu ahli keluarga datang. Minta pandangan macam ni. Okey. Banyak kau baca Aida. Bagus. Soalan yang bagus. Alhamdulillah kita bincang. Kalau saya ni pun kita bincang. Kalau silap pun nanti beritahu saya. Okey. Bila belajar bab ziarah kubur ni, kita ada bab khusus dalam fiqh, bab ziarah kubur. Belajar macam mana bila kita ziarah kubur. Bila kita ziarah kubur, Nabi ajar, kalau dulu mula-mula Nabi tak benarkan orang perempuan pergi ziarah kubur. Sebab orang perempuan ni dia pakai niat ni meratap tangis. Orang Arab ni bila dia menangis betul-betul. Bukan menangis betul-betul. Main tarik-tarik badan ni. Cakap-cakap muka. Sebab itu Nabi tak bagi. Dia iman dah datang. Bila iman dah datang, dah faham, dah tahu bahawa dia bukannya pemisah antara dia dengan tu. Bukan pemisah terus kan, tak ada. Kita boleh bantu dia bahawa itu ada takdir dia, kita semua akan pergi. Iman itu menyebabkan orang dah mula rasional. Lepas itu Nabi benarkan. Dulu aku tak bagi ziarah kubur, sekarang aku dah bagi. Orang perempuan ziarah. Jadi, bila nak ziarah kubur, Nabi ajar. Sebab Nabi sendiri pun sentiasa berziarah dekat makam Baqi'. Berziarah. Antara hadisnya pada malam hari, Aisyah, dia pernah kehilangan Nabi. Pergi rumah isteri orang lain, isteri dia yang lain. Aisyah ni jealous juga kan. Dia pergi orang lain, dia ikut ngendap Nabi.
ikut ngendap. Bagusnya Aisyah ni dia cerita dalam hadis. Dia cerita dalam dapat ilmu dia. Kan? Dia mengendap, rupanya Nabi pergi perkuburan Baqi'. Dia doa, Nabi berdoa. Itu yang Aisyah tanya, pergi ke perkuburan ni apa yang patut aku baca? Itu yang kita baca Assalamualaikum ya ahlu diyar min dar mu'minin kan. Wa ana bikum insyaallah la yaqun kan. Antaranya lah, tadi panjang kan. Nabi ajar macam mana adab ziarah kubur. Lepas tu Nabi beritahu ziarah kubur ni tak boleh lama-lama. Sebagaimana kamu pijak atas kubur tu seolah pijak atas bara api. Sebab itu ada yang setengah tempat dia buka selipar dia sebab dia menghormati kubur tu. Tempat makam orang-orang yang beriman telah pergi meninggalkan kita. Itu adab. Okey. Bila bincang bab-bab ni tak jumpa lah lagi orang menunggu kat kubur hari Jumaat. Roh-roh ni kan sebab ada barzakh. Bila ada barzakh ni kita ada pemisah. Bila ada pemisah kita tak boleh lah dia nak tunggu ini perlu datang pada dalil sebab dia benda gaib. Sebenarnya tak ada benda tu, dalil tu tak ada. Kalau ada, saya dengan sangat pastilah bahawa ia bukan dalil sahih. Kalau ada, dah tentu dibincangkan dalam kitab fiqh, dalam kitab hadis. Kan? Pergilah, kita cuba cari satu kitab hadis, cari satu kat rumah. Antaranya simple Bulughul Maram. Dalam karya Bulughul Maram, karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ada hadis mengenai fiqh. Dia banyak kepada merujuk pada fiqh Syafi'i. Ada hadis saja. Bulughul Maram. Tengok ada bab kubur. Ada bab dia. Kan? Okey, tadi hari Jumaat tak ada. Memang tak ada lah. Okey. Itu yang kedua, bila dia macam tu, jadi ada benda yang kita dah buat ni tak ada dalam pengajaran Nabi. Bila tak ada dalam pengajaran Nabi, sewajarnya tidak ada jugalah berlaku di zaman Nabi. Sebab bila dia buat, dia untuk diri dan untuk umat. Untuk umat tahu. Kalau Nabi tu tak buat, maknanya tak penting lah. Kalau kita buat sesuatu yang Nabi tak buat, lepas tu kita dakwa dia Nabi, kita sebenarnya dah beyond dia tau. Kita dah langkah dia. Terlangkah dia. Antara tu macam soalan Aida yang pertama tadi. Apa tadi? Ahli keluarga bagi apa? Pergi ke ahli keluarga, saya lupa tadi. Kita pergi lawat keluarga, keluarga kita meninggal kan. Apa tu? Dia tak boleh lawat tak boleh lawat kira kepentingan untuk kita pergi menziarah kubur. Perlu. Okey. Terima kasih. Saya ingat lupa nak tarik soalan tu tadi. Okey. Belajar fiqh nanti bila belajar bab hadis, Nabi ajar macam mana lawat kubur, ziarah kubur. Jadi maknanya dekat situ adalah syariat menziarahi kubur. Syariat menziarahi kubur. Maknanya kita kena selalu, Nabi pun sendiri selalu pergi lawat kubur yang saya sebut tadi. Jadi tidak adalah istilah janganlah lawat kubur saudara. Tak ada. Lawat kubur mak bapak. Cuci kubur mak bapak kita, tanda khidmat kita kan. Yang paling utama sebenarnya ialah untuk saya jugalah, kita mengingat kematian diri kita sebenarnya. Itu tujuan adanya ziarah kubur. Kan? Kalau bab berdoa, betul lah macam Aida sebut. Tak semestinya depan kubur tu berdoa tu mustajab. Doa anak ni di mana-mana. Sebab Nabi sebut dia, doa anak yang soleh. Yang mana pahalanya tak putus-putus. Yang pertama ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah, ilmu yang berguna kan. Itu sedekah jariah. Yang ketiga doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ni, subhanallah, doa yang sangat mustajab lah. Bila dia berdoa bukan semestinya depan kubur, kat rumah, lepas solat. Lepas bila dia nak berdoa, dia doalah kepada Allah, dia ingat kepada mak bapak dia. Mungkin dalam kereta dia teringat. Antara bentuknya Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'afuhan. Bacalah Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afuhan. Atau bahasa Melayu boleh Rabbana Allah maghfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbahuna shighara. Ampuni dosaku, doa ibu bapaku, kasihan mereka sebagaimana mereka masih aku sejak kecil lagi. Itu juga betul-betul doa yang sangat baik. Sebab itu doa tu Nabi ajar tu. Dia ajar dalam Quran. Dalam Quran dia ajar doa tu. Allah Rabbana ighfir lana zunubana, dalam Quran doa tu. Amalkan itu selalu. InsyaAllah sampai kepada ibu bapa kita, mudah-mudahan. Okey dah? Clear? Tak ada, jangan kata tak boleh ziarah kubur. Ziarah selalu. Saya pun jarang juga ziarah, tapi ingat dia saya ada masa Aida. Dia ingat sama kita. Okey. Din. Macam tadi kau cakap kan, kalau macam yang kita nak balas jasa mak bapak kita, terutama yang dah meninggal kan. Okay, alhamdulillah mak bapak aku ada lagi lah kan. So maknanya yang amalan yang antara
amalan yang kita banyak yang aku tahulah, nak back to Aida balik kan tadi kan. Sebenarnya kalau macam contoh mak bapak kita pernah bawa kita pergi kuliah satu hari, sekali je dia ajar kita pergi kuliah. So every kuliah yang kita datang tu pahalanya akan dapat kat dia. Betul tak Norai kan? Even though kalau macam maknanya kita macam kalau mak bapak kita bayar ustazah yang kita atau ustaz dulu untuk kita mengaji Quran lah, disumbang kan. So setiap kali kita baca Quran tu automatik mak bapak kita dah dapat pahala. So kita jangan risau, maksudnya apa mak bapak kita ajar kita dulu masa kita kecil dulu, maksudnya bukanlah kita nak menafikan yang kita berdoa setiap hari macam Nora kata Zuhal, tapi perbuatan baik yang kita buat atas ajaran mak bapak kita, automatik mak bapak kita dalam kubur tu dapat pahala. Betul lah Nora kan? Itulah, betul tak? Okey, terima kasih Din. Terima kasih atas input yang baik. Cuma saya nak tambah lagi. Bukan salah tu, betul. Nak tambah lagi. Okey. Tadi saya dah sebut tiga ganjaran yang akan mengalir kepada anak Adam bila dah meninggal. Pertama tiga tadilah. Yang pertama tadi apa, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang berguna. Okey, ilmu yang berguna ni. Yang kedua, doa anak yang soleh. Nak dapat anak yang soleh, tak mau dia campak biar tepi tu boleh jadi anak soleh. Impossible. Kalau jadi pun mungkin seorang dua lah kot. Kalau kita tengok pada sejarah ulama-ulama dulu, memang didikan awal daripada mak bapak dia. Imam Syafi'i, bapak mak dia hantar dia pergi belajar dalam keadaan tak berduit, benarkan dia kan. Begitu juga imam yang lain kadang pergi hantar dekat ni ulama ni untuk jadi itu adalah salah satu usaha mak bapak yang akan mendapat ganjaran di sisi Allah. Antaranya ialah ilmu. Kalau dia boleh ajarlah anak sendiri. Sebab bila kita ajar anak membaca, contoh anak baca Quran ke anak baca apa-apa saja ilmu kan, tapi ilmu agama ni tentulah lebih penting kan. Okey, bukan makna menafikan ilmu sekular ni. Okey, contoh ngajar baca Quran pada Iqra, tak boleh tak apa, kita ajar sekadar kita mampu. Sebab dia tak boleh baca, dia membaca atas usaha kita dapat dua kat situ. Bila dia boleh baca setiap bacaan dia, ilmu yang kita bagi tu dia guna, dia baca setiap bacaan dia tu, mudah-mudahan Allah akan bagi pada kita. Allah tu maha kaya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis Nabi ada, barang siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik, dia akan mendapat pahala sebagaimana orang tu beramal. Begitu juga siapa menunjukkan satu sunnah yang buruk, perbuatan yang buruk, dia akan dapat ganjaran sebagaimana perbuatan orang tersebut. Ni hadis ni sangat link sangat dengan yang Radin sebut tu. Kalau mak apa ajar, mak bapak usahakan, maknanya setiap ajaran anak itu apa yang dia buat, ganjaran pahalanya ada kepada ibu dan bapa. Kalau bapa boleh mengajar mak masak, mudah-mudahan bagi ruang pada bapak dia untuk mengajar mak masak dia, kan contoh dia kan. Jadi mak pak dua-dua dapat sebab mak dia bagi ruang pada bapak dia untuk uruskan anak-anak dengan ilmu. Jadi setiap bacaan dia, kalau begitulah kita faham Nabi SAW, tentulah tak perlulah kita baca Al-Fatihah dekat dia. Dia mengajar kita Al-Fatihah sebenarnya. Al-Quran ni sampai pada kita daripada lisan Nabi. Dia ajar setiap apa yang kita amal dengan sunnah Nabi, semua daripada perbuatan Nabi. Setiap apa yang kita buat berdasarkan hadis tadi, semua Nabi dapat. Itu yang Nabi ini jadi makam yang tertinggi. Sebab pahala dia sentiasa mengalir daripada umat dia. Mengalir dan terus mengalir. Selama mana orang ada menyebut nama Allah, selama mana orang solat, selama mana orang baca Quran, selama mana orang beriltizam dengan sunnah-sunnah dia. Semua dia akan dapat. Mudah-mudahan. Kan? Jadi daripada situ, sebenarnya tak perlulah kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Sebab Al-Fatihah kita baca tu sebenarnya dia yang ajar. Automatik dia akan dapat. Semua yang mengajar kita Al-Fatihah tu semua akan dapat. Mudah-mudahan. Sebab tapi dia urusan dengan Allah SWT. Kalau bagi kita ni, kena adalah keikhlasan, kena adalah itu. Itu baru dapat. Boleh jadi dia punya line, apa ni, highway gitu, lepas dia punya pahala tu tak ada sangkut-sangkut. Kalau tidak, roadblock dia banyak. Antaranya lah kan. Okay, thank you sangat Din. Thank you. Ada lagi soalan? Untuk syafaat ni, cara kat sini, cara umum, dah selesai dah. Ingat yang penting tadi, ada beberapa perkara. Yang pertama, syafaat khusus untuk Nabi SAW. Syafaat yang Allah bagi kepada semua orang. Jadi cara nak dapat syafaat ni adalah beberapa amalan dapat syafaat. Antaranya ialah kita banyakkan berselawat. Antara nak dapat syafaat lagi, sebagaimana Nabi sebut, man sami'an nida', baru siapa yang mendengar seruan azan, nida' ni seruan azan, summa qal, kemudian dia berkata, dia berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ila akhir doa. Kata Nabi SAW, halat lahu syafaati. Halallah dia baginya syafaat aku nanti di akhirat. Maknanya menjawab azan itu merupakan satu wasilah
Makna satu perantara, satu wasilah amalan yang boleh kita dapat syafaat Nabi SAW. Makna kita ekstra lagi. Ekstra lagi selain daripada kalimah tauhid ni tadi. Ada beberapa lagi lah kan. Itu contoh dia. Okey, satu jam dah ni ya. Rasanya dah okey lah kot. Kalau ada apa-apa bolehlah soal ke apa ke nak tambah. Nanti kita masuk dalam panel laju sikit lah. Lepas ni tak ada apa sangat. Yang ni semua mengenai ilmu-ilmu Allah dan seumpamanya. Ni lah lajulah sikit. Cuma tadi yang penting tadi kita kena ingat. Salah kefahaman ialah apabila orang menganggap bahawa syafaat ini boleh kita dapat di dunia ni. Kan saya sebut dah syafaat ni kabel. Dia anggap kat dunia boleh dapat syafaat. Maknanya dia mohon kepada orang dalam kubur, wali-wali apa semua tu untuk bagi syafaat kepada dia. Minta kepada wali kubur tu supaya boleh bagi syafaat kepada dia di akhirat. Salah. Bukan minta wali kubur. Bukan minta wali yang kubur, bukan minta orang soleh, bukan minta pada Nabi. Bukan. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat, kita sayang ibu bapa kita, mudah-mudahan Allah redha kita, Allah redha mak bapak kita, Allah izin kepada mak bapak kita untuk bantu kita bagi syafaat kepada kita. Bukan kita minta pada orang yang mati tu walaupun siapa pun untuk bagi syafaat kepada kita. Dia tidak ada hak untuk bagi syafaat, untuk mohon, untuk dimohon. Pertolongan semua, permohonan semua mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mesti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting. Yang kat sini banyak, kalau tengok sahabat-sahabat kita, baik kalangan ustaz dan bukan ustaz, ramai situ. Dia rasa tok guru dia boleh bagi syafaat. Dia mohon kepada tok guru dia yang dah meninggal. Sangat salah. Sangat salah. Dan itu adalah salah satu bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Kena jagalah syirik, kena jaga. Sebab tauhid dengan syirik ni dia beza. Okey? Cuk, last. Bila kalau yang tadi cakap, kalau yang mohon pada, macam kalau mohon pada ustaz-ustaz ke Pak Syekh kan, yang dah meninggal. Tapi kalau macam yang banyak juga orang sekarang ni kita suka buat, kadang kita minta tolong orang alim untuk turut sama doakan kita. Of course dia doakan minta kepada Allah lah. Yang itu boleh lah kan? Itu tak salah lah kan? I mean kita sama-sama doa. Itu dia tak panggil. Itu kita tak panggil dia syafaat. Yang itu kita panggil dia tawassul. Dia masuk tawassul, bab tawassul. Tawassul ni maknanya kita mohon perantara juga, tapi ketika di dunia ni perantara. Antaranya kita mohon doa kepada Allah supaya doa kita mustajab. Supaya kita doa mustajab. Bila doa ni boleh jadi kita, boleh jadi orang yang kabel ni lah orang kedua. Tapi benda berlaku kepada orang alim yang masih hidup. Memang macam tu. Sebab Nabi sendiri, sahabat sendiri, Nabi kata kepada Saidina Umar dengan Ali, nanti akan datang satu hamba Allah yang apa ni, dia sangat dekat dengan sisi Allah. Mintalah doa kepada dia. Siapa dia? Uwais Al-Qarni tu. Nabi sendiri suruh Umar tunggu Uwais Al-Qarni kan. Cari tanda-tanda Umar Al-Qarni tu bukan sahabat Nabi pun, dia tabi'in. Tapi Nabi beritahu kat Umar, nanti dia akan datang. Minta. Itu bermakna minta kepada orang alim. Sangatlah dibolehkan. Mintalah pada orang alim. Minta. Mana-mana mintalah doa kepada dia orang. Itu sangat dia boleh. Yang tak boleh, orang dah mati. Dah mati tak boleh. Dia dah terputus dengan kita. Begitu. Itu tawassul yang pertama. Tawassul ni wasilah lah. Dia bab tawassul ya. Bila kita nak berdoa, mulakan dengan nama-nama Allah, puji-puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebut nama Allah, sifat-sifat dia. Itu tawassul yang kedua. Banyak dalam Quran ada ya Rahman, itu semua tu ada. Dalam doa Nabi banyak mula dengan puji Allah. Itu tawassul kedua. Tawassul yang ketiga, tawassul amal soleh. Kita minta dengan doa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku beramal, aku tadi ni sebagai tawassul, sebagai wasilah untuk engkau terimalah doa aku ini ya Allah. Sebab itu bila orang solat, saya lebih cenderung kepada bolehlah dia solat, sebab kita nak bertawassul kepada Allah, kita buat supaya dia jadi wasilah untuk kita doa kita lebih terangkat. Baca Quran supaya lebih terangkat. Kita solat subuh, tahajud pagi-pagi supaya doa kita lebih terangkat. Di samping doa saja, kalau solat tahajud dia tentulah kan, itulah beza. Logik akal pun macam tu. Begitu juga dalil daripada mana? Dalil daripada 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dalil 3 orang terperangkap dalam gua. Saya laju dalil 3 orang terperangkap dalam gua tutup. Dia orang bincang-bincang macam mana nak minta tolak, tak boleh. Lepas tu biarlah kita doa kepada Allah dengan amal yang paling baik kita buat. Itu seorang tu doa, dia kata ya Allah ya Tuhan, dulu bantu bapa aku yang sangat tua, daif, sehingga aku bagi dia makan, dia selalu aku pergi settlekan dia dulu. Tu buka sikit pintu gua. Kisah yang kedua yang dia dengan seorang sepupu dia yang sangat cantik, dia dengan sepupu dia. Sekali sepupu dia dalam keadaan teruk, minta pertolongan dia, bagi minta duit, dia bagi dengan syarat dia mesti bersama dengan sepupu dia. Dalam sepupu dia tu dia teringat sepupu dia kata, yang perempuan tu kata,
ittaqillah, takwalah kamu pada Allah. Terus dia teringat Allah. Dia sebut kalau itu dia tak jadi nak buat jahat. Lepas tu dia kata kalau ini adalah amal aku yang paling baik, terbuka lah sikit pintu gua. Itu makna dalil kepada tawassul boleh berdoa dengan tawassul berdoa dengan amal soleh. Ada 3 tawassul yang dibenar. Selain daripada itu tak benar. Orang dah mati ke apa ke tak ada Itu 3 saja. Mudah-mudahan. Okey Aida, okey ya. Okey, menjawab ke Aida? Ya, menjawab. Terima kasih banyak. Manorai mute. Oh, itu 3 tawassul yang dibenarkan. Tawassul dibenarkan. Kalau beli buku tawassul pun dia akan bincang 3 yang itu. Mengenai tawassul syafaat. Tadi ya. Okey. Jadi mudah-mudahan ada pencerahan daripada kita. Minta maaf kita dah sampai 10.15. Tak apa kita bincang walaupun pendek, sekurang-kurangnya dapat pemahaman yang benar untuk kita beramal supaya kita dapat syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pemberi-pemberi syafaat yang Allah izin, yang Allah redha, termasuk dari kita mudah-mudahan. Makna sekali lagi jagalah tauhid kita, kalimah, jagalah amal kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita semualah. Dan akhir sekali kaum mukminin dan kaum orang-orang lelaki dan perempuan sama ada yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan. Okey, dan tak ada apa-apa dia Nanti aku tutup je lah Nanti dia nak apa-apa dia sembang kemudian. Okey, saya tu baik itu tentu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekurangan, terlancar bahasa, beritahu saya, beritahu. Beritahu kalau ada kesilapan sebab kita ialah kalau ustaz dia hafal, saya ni bila dah tua baru belajar dia tak menghafal. Dia boleh teringat-teringat macam tu. Nak tengok balik saya kena rujuk juga. Sebab kita tak belajar daripada muda. Okey, walau bagaimanapun sikit sebanyak manfaat untuk semua. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dia balik-balik tadi. Terima kasih Norai untuk penerangan pada malam ni, walaupun terlebih sikit tapi alhamdulillah kita pun start lambat sikit tadi. Ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Moga kita boleh istiqamah duduk ni, sebab dalam ni saya cakap terang alhamdulillah dapat join group ni. Cuma dan saya bukanlah di kalangan orang yang terbaik antara sahabat-sahabat semua. Banyak juga memang banyak buat dosa lah pun kan. So jadi alhamdulillah mungkin kita satu hari nanti mungkin kita dalam kata orang bila menghadapi kesusahan kita bertawassul dengan kuliah kita pada hari ni. Boleh juga Norai kan, kita macam bertawassul dengan kebaikan yang kita datang untuk menghadirkan kuliah ni. Itu untuk Allah perkenankan doa kita. So itu salah satu cara bertawassul jugalah kan. So jadi dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua sahabat. InsyaAllah kita jumpa 2 minggu lagi. Tak kira lah berapa orang ada, kita akan tetap jalankan juga masa 2 minggu. Walaupun Norai tak ada, kita sembang-sembang kosong juga. Macam 2 minggu lepas. Tak apa, at least kita boleh jumpa sahabat-sahabat kita. Berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi saya tutup majlis kita dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. So, terima kasih Nora